become death, the destroyer of worlds. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel aku. So hari ni aku nak review satu filem yang bertajuk Oppenheimer. So filem Oppenheimer ni adalah filem arahan dan juga hasil tulisan daripada Christopher Nolan berdasarkan satu figure sejarah, J. Robert Oppenheimer. So Oppenheimer adalah seorang saintis yang dikenali sebagai saintis yang mereka bom nuklear, bom atom yang meletupkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepun. Filem ni dibintangi oleh Cillian Murphy sebagai Oppenheimer, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek dan ramai lagi. Seriously ramai pelakon dalam cerita ni. Aku pun sampai tak perasan. Bila habis cerita aku Google baru aku perasan, oh kau ada dalam filem ni. Sebagai contoh Josh Hartnett, aku tak tahu pun dia ada berlakon dalam cerita ni. Okay, mula-mula kita cerita dulu pasal filem ni. Okay, filem ni adalah berdasarkan hidup Oppenheimer. Fokus kat sini adalah Oppenheimer. Oppenheimer adalah fokus dalam cerita ni. Bukan bom nuklear, bukan letupan Hiroshima dan Nagasaki, bukan. Jangan meletakkan harapan lah yang ending cerita ni dekat letupan bom nuklear lepas tu cerita tu habis. Tak. Macam aku cakap, cerita ni adalah pasal Oppenheimer. Cerita macam mana daripada bermulanya dia nak jadi saintis, dah jadi lecturer, sampailah akhirnya dia pilih untuk mengetuai Project Manhattan untuk mencipta bom nuklear tersebut. Sampailah bom tu dah diletupkan dan kemudian ada lagi susulan selepas itu. So macam aku cakap, filem ni bukan memfokuskan tentang apa yang dicipta, dia memfokuskan tentang Oppenheimer. Kat sini aku nak bagi satu pujian pada Christopher Nolan sebab dia berjaya membuatkan orang fokus dekat watak Oppenheimer, bukan pada bom nuklear. So cerita ni menceritakan bukan setakat pasal Project Manhattan. Dia menceritakan tentang macam mana bermulanya Oppenheimer nak jadi saintis dan kepribadian beliau di luar. Maksudnya sifat dia di luar yang selama ni aku tak tahu. Sebab yalah selama ni kalau aku baca pasal Oppenheimer ni adalah bapa bom atom. Kali ni dia cerita macam mana hidup dia di luar. So nampaklah bukan setakat sisi baik dia, nampak jugalah sisi gelap dalam hidup Oppenheimer. Sampai aku pun macam, oh jahat juga saintis ni kan. Aku ingatkan selama ni saintis kan macam nerd, budak-budak baik kan. Rupanya macam-macam perangai jugalah dia. Apa sisi gelap dia tu aku tak boleh ceritakan sebab kepribadian dia tu akan menjadi salah satu point dalam cerita ni nanti. Satu lagi yang aku baru tahu selepas aku tengok filem ni, aku baru baca, aku baru tahu yang filem ni tak ada satu pun CGI yang digunakan. Sebab kalau kita tengok filem sekarang, orang berebut-rebut nak bagi tahu, oh filem aku ada 100 shot CGI, filem aku ada 320 shot CGI. Tapi bukan filem ni. Filem ni Christopher Nolan macam cakap, kita buat terbalik, kita tak nak guna langsung CGI. Benda ni macam membuatkan aku rasa agak kagum lah. Lagi-lagi scene letupan, sebab aku memang ingat scene letupan tu mestilah confirm lah CGI kan, takkan dia nak shot betul-betul. Rupanya memang betul. Okay, aku cerita sikit lah pasal genre cerita ni. Okay, cerita ni pasal biopic. Dia bukan setakat biopic biasa, tapi dia ada juga courtroom film. Ada scene dalam courtroom, macam ala-ala courtroom. Dan cerita ni banyak bersifat politik. Dia bukan setakat fokus pada sains, tapi juga ada pasal politik dengan penuh dengan dialog yang sangat-sangat berat, heavy sebab banyak istilah sains, fizik yang kadang-kadang pun buat aku macam apa benda yang dia cakap ni kan. Tapi storyline dia mudah difahami lah. Kau tengok start daripada habis kau boleh faham. Cerita ni ada 3 part. Sebelum Project Manhattan, semasa Project Manhattan dan selepas Project Manhattan. Itu sebabnya aku cakap cerita ni bukan nak fokus dekat bom yang dicipta, tapi fokus tentang kehidupan Oppenheimer. Cerita dia mudah lah difahami. Korang tak payah pening-pening. Dia bukan macam Inception ke, Memento ke, Interstellar ke, ada plot twist ke apa. Lakonan pula, pemilihan Cillian Murphy sebagai Oppenheimer tu memang boleh dikatakan sangat tepat lah. Aku suka tengok macam mana Christopher Nolan bentuk Cillian Murphy ni sebiji macam the real Oppenheimer kan. Dengan cara dia berpakaian, cara dia bergerak, pegang rokok, cerut semua kan, memang sangat-sangat sebiji lah dengan gambar-gambar yang kita tengok. Aku pun pujilah lakonan Cillian Murphy. Ni first time dia jadi pelakon utama untuk filem Christopher Nolan and he killed it. Bagi aku memang boleh nampak lah perubahan dia daripada sebelum dia jadi saintis, dia dah jadi dan sampailah dia mengetuai Project Manhattan. Korang boleh tengok daripada mimik muka, daripada lakonan dia kan, macam mana dia berubah. Yalah sebab actually dia join projek ni salah satu sebab takut bila Jerman akan berjaya buat bom atom sebelum Amerika. Kita kena ingat dia ni saintis, dia bukan askar. So perspektif dia terhadap perang dengan perspektif seorang askar terhadap perang adalah berlainan. Benda ni yang menghantui dirinya. Pasal bila dia dah siap bom tu, ada orang jumpa dia macam, kau yakin ke kita nak letupkan bom ni? Bom ni akan memusnahkan semua benda termasuk orang yang tak bersalah. Benda ni lah yang bermain-main dalam fikiran dia kan. Daripada seorang yang sangat yakin dia nak letupkan bom ni sampai dia sendiri dah macam takut nak letupkan bom ni.
Pelakon nombor 2 yang aku nak puji adalah Robert Downey Jr. Cara jujurnya dah sejak beberapa belas tahun yang lepas, Robert Downey Jr. ni lebih banyak berlakon sebagai Tony Stark dalam filem-filem Marvel kan. Aku rasa 8, 9, 10 filem dia berlakon sebagai Tony Stark. Dia dah macam tersekat dalam bubble tu. Kalau korang perasan, kalau dia berlakon filem Sherlock Holmes ataupun Dolittle, perwatakan dia macam lebih kurang sama dengan Tony Stark yang dia berlakon dekat filem Marvel. Bila nampak dia berlakon dalam filem Oppenheimer ni kan, dia mengingatkan aku bahawa yes, Robert Downey Jr. sebenarnya adalah salah seorang pelakon Hollywood yang sangat-sangat bagus. Lakonan dia ni mengingatkan aku pada filem-filem sebelum ni, iaitu filem Kiss Kiss Bang Bang dan juga Zodiac. Memang seriously lah, dah lama tak nampak Robert Downey Jr. melakonkan watak-watak macam ni. Aku teruja lah dengan kita dapat balik tengok the real Robert Downey Jr. punya bakat. Bila aku tengok filem ni, aku boleh faham lah kenapa bila semua orang cakap Cillian Murphy dan Robert Downey Jr. ni memang patut mendapat pencalonan Oscar untuk tahun ni. Even Robert Downey Jr. pun siap cakap Oppenheimer adalah filem terbaik yang pernah dia berlakon sepanjang hayat dia. Pelakon-pelakon lain pula, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, bagi aku semuanya bagus. Emily Blunt walaupun screen time dia tak banyak, tapi dia berjaya menonjolkan diri dia. Sebab dia bukan saintis, dia hanyalah sebagai isteri Oppenheimer. So scene dia terbatas, scene dia banyak ada kat rumah. Bila dia keluar, dia boleh dia memang bagi impact lah. Scene dia mengamuk kat Oppenheimer sampai baling barang semua kan. Itu macam satu yang buat aku terkejut lah. Tapi memang bagi satu momentum lah filem ni. Okay, sama juga lah dengan Robert Downey Jr. Actually Robert Downey Jr. pun tak banyak screen time dia sangat dalam filem ni. Tapi itulah, impact dia dalam cerita ni memang sangat-sangat besar. So score music semacam biasalah. Kalau dah cerita Christopher Nolan kan, score music dia memang power. Tapi kat sini aku ada benda yang tak suka sikit pasal filem ni. Pertama sekali pasal score music tu lah. Kadang-kadang ada setengah scene aku rasa music tu terlampau kuat sampai aku tak berapa nak dengar sangat dialog dia. Ni masalah yang sama dalam filem Tenet. Cuma aku rasa Tenet lagi teruk kot, lagi kuat. Yang ni tak banyak sangat lah macam Tenet. Ada certain part lah. And then satu lagi, lontaran dialog dia tu. Kadang-kadang terlampau laju. Scene tu macam terlampau laju bila dia cakap. Sebab bukan apa, filem ni dia banyak sebut pasal term-term sains, fizik yang kadang-kadang aku yang bukan ahli fizik ni, bukan ahli sains ni tak berfaham. So bila dia cakap laju dengan term-term yang aku tak faham, buatkan aku macam apa dia cakap tadi, aku macam blur. Secara realistik memanglah ahli saintis akan berborak macam tu kan, tapi Christopher Nolan kena ingat lah yang penonton ini bukan semuanya ahli sains untuk faham semua term tu. And then subtitle memang tak membantu. Aku geram tu baca subtitle tu kan, macam tak konsisten. Lagi-lagi sekejap dia tulis Oppenheimer, ni adik saya, tiba-tiba ini abang saya kan, padahal orang tu orang yang sama tau. Sampai tak tahulah yang tu adik ke abang dia sebenarnya kan. Geram aku baca subtitle tu. So berapa rating aku nak bagi untuk filem Oppenheimer? Aku bagi 9.5/10. Nak kata adakah ini filem terbaik Christopher Nolan, susah nak cakap. Sebab korang mau tahu, Christopher Nolan ni banyak filem dia yang best-best. Nak lawan Memento, Inception, Interstellar, The Prestige bukan mudah. Kalau nak di-rankingkan filem ni pun, nanti aku akan cuba lah buat satu video untuk rankingkan filem-filem Christopher Nolan. Okay, sampai sini saja review aku. Jangan lupa like, comment, share dan yang penting sekali subscribe kat channel aku. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.